Okay. So slide ni pun saya edit atas slide BPKK je. Sebab sebenarnya saya dah present di peringkat BPKK, dah present di untuk FMS dan juga among kita punya core team AOI dan ini antara yang peringkat-peringkat terakhir lah saya present untuk makluman semua pakar patologi. Sebab saya nak dengar juga feedback daripada semua. Okay. So definisi pasangan adalah kedua suami dan isteri, suami atau isteri. Dan pasangan bersiko adalah kedua-dua suami dan isteri adalah pembawa atau salah seorang daripada yang ada pesakit dan pasangan tersebut mempunyai risiko untuk mendapat anak sebagai thalassemia major atau intermediate. Okay, so basically dia punya keywords adalah anak dia thalassemia major ataupun intermediate dan kedua-dua tu husband and wife ada thalassemia. Kalau kita tengok the first chart ni adalah untuk status thalassemia pasangan diketahui sama ada ibu yang mengandung tu tahu dia punya status ataupun suami dia tahu status. Okay. Kalau you all tengok daripada awal sah mengandung, okay, pasangan mempunyai thalassemia, isteri atau suami, okay, bergantung kepada jenis thalassemia. Kalau alpha thalassemia, jalankan ujian HB analysis dan DNA analysis alpha. Okay, dekat sini hantar sampel darah dan 2 tube DTA berserta 2 borang. Maksudnya dia boleh hantar serentak sebab dah tahu partner dia memang alpha thalassemia, sebab kita tak, sebaik-baiknya kita tak nak ada delay in the diagnosis of the partner tu. So kita allow untuk dia hantar HB ANA dan DNA analisis serentak tetapi 2 tiub yang berbeza dan juga 2 borang yang berbeza. Okay. And then kalaulah pasangan tu adalah beta thalassemia, so screening dia straightforward menggunakan HB analysis. Dan sini ada workflow dia jika perlu molekular ataupun tak perlu molekular, dan finally daripada results tu kita akan tengok sama ada dia adalah pasangan berisiko ataupun tidak. Dan yang selanjutnya ni adalah di peringkat primer lah, primer ataupun hospital. Kalau pasangan berisiko dia akan kaunseling, berikat saringan thalassemia, rujuk pakar ONG dan saring status anak ketika berusia 12 bulan. Kenapa kita ambil 12 bulan adalah sebab yang paling awal kita allow 12 bulan sebab kalau ikut pendapat yang dekat ground floor tu dia tak nak miss anak ni kalau dah terlepas daripada imunisasi, sebab imunisasi paling lambat setahun setengah. So kalau 12 bulan dia screen tu maksudnya setahun setengah tu maksud dah dapat lah result sebelum last dia punya immunization. Okey, tetapi sekiranya anak tu menunjukkan gejala atau jika anak mula menunjukkan gejala, maksudnya kalau anak tu ada simptom boleh terus hantar. Kita takut ni adalah anak dia memang ada pesakit lah, okay, affected by thalassemia, atau selepas usia 2 tahun jika tidak bergejala. Okay. So jika dia bukan pasangan berisiko, kaunseling, berikat saringan thalassemia. Kalau bukan pasangan berisiko tu maksudnya hanya ayah ataupun ibu yang ada thalassemia. So kalau kes macam tu saring anak mengikut program kebangsaan. So kalau ikut program kebangsaan sekarang ni maksudnya bila 16 tahun baru saring lah. Okay. So dekat sini kalau you all nampak slide-slide saya seterusnya pun saya akan highlight semua warna biru yang mana kita allow clinician untuk hantar clinician sama ada daripada KK ataupun daripada hospital untuk hantar dua-dua sekaligus HB ANA dan DNA analysis alpha. So yang ini macam maksudnya dia hantar dua-dua dekat kita dan macam reflect testing lah. Siapa yang dah involve dalam reflect testing tu. Kalau HB ANA tu suggest D13 ataupun yang D13 ataupun yang memang kita suggest DNA analysis daripada HB ANA tu, boleh terus reflect sampel tu ke HKL ataupun ke HSB. Okay. So kat sini saya letak asterisk ni, makmal HB analysis menentukan reflect DNA analysis gene ke makmal molekular sekiranya perlu. Okay, ni adalah kod-kod yang biasa memang bila kita report tu kita akan memang tulis dalam HB ANA tu suggest for DNA analysis.
Kalau kod di 16 sebab kita tak suggest, so dia bukan termasuk dalam reflect testing. Okay, so slide ni boleh Okay, so yang kes kedua ni adalah bila tak tahu pasangan status. Okay, maksudnya ibu hamil tu tak tahu dan suami dia pun tak tahu. So sekarang ni basically memang kita deal dengan anemia in antenatal cases. Okay, so kalau sah mengandung dia memang sentiasa akan ada ujian full blood count regularly. So kita bahagikan kepada dua group. Sama ada HB of more than 11, which is kalau ikut WHO, this is normal. Ataupun anemia cases, HB less than 11. Okay. So kita pergi yang HB normal. So kat sini kita letakkan kriteria kalau dia hypochromic microcytic. Okay, kita ambil MCH dan MCV. So basically kita ambil dua-dua kriteria ni supaya dia high sensitivity and specificity untuk detect thalassemia. So dalam grup ni kalau dua hypochromic microcytic with normal HB, FMS yang akan decide sama ada perlu agent HB analysis ataupun tak. So sepatutnya bukan MO, it must be FMS yang decide. So akan hantar HB analysis, okay. So daripada HB analysis tu, kita akan daripada report kita tu sama ada kita kata disyaki pembawa alfa ataupun disyaki pembawa beta lah, bergantung kepada report kita lah sama ada kita kata alfa thalassemia ataupun beta thalassemia. Okay. Kalau HB normal dan MCH less than 27, yang ini kita stop dekat situ lah. Kita this is normal population. Okay. So kita pergi ke sebelah kanan saya. Yang kes yang anemia, HB less than 11. Basically kalau anemia, hypochromic microcytic anemia, memang first line dia kena exclude iron dulu, IDA sebelum hantar HB analysis. Okay, semua saya guna je macam standard form 4, MCH less than 27, regardless of MCV level. Okay, kalau lah basic, okay. So hypochromic anemia, so kat sini set punca anemia, most probably kita kata IDA lah, rawatan dan pantau full blood count. First is trial of hematinic. Okay, lepas tu tengok kenaikan HB. Okay, jika ada kenaikan HB, teruskan rawatan IDA. Kalau tak ada kenaikan HB, maksudnya dia akan buat iron study. Okay. Iron study first kita suggest untuk hantar serum ferritin. Okay, so serum ferritin level tengok kalau serum ferritin less than 30, so maksudnya patient to confirm IDA, teruskan rawatan IDA. Okay, kalau lah serum ferritin tu not available ataupun serum ferritin dia normal, dia boleh merujuk kepada T-set. Okay, kalau T-set less than 20% with ferritin 30 to 100, still ni adalah group IDA, so treat dulu IDA. Okay. Bila IDA excluded dalam grup ni, barulah kita allow dia hantar ujian HB analysis. Okay. So dia akan pergi ke flow sini. Decided by FMS. Okay, kat sini saya ada, Okay, kat sini saya ada, sebab saya nampak ada makmal yang menggunakan microgram per liter, ada makmal yang guna picomo per liter, so saya letak dia punya untuk conversion dekat sini lah untuk panduan. Okay. So sekarang ni next slide saya akan sambung tentang ni lah daripada A or B, sama ada HB Ana tu mengatakan dia adalah alpha ataupun HB Ana mengatakan wanita hamil tu, pregnant lady tu adalah beta. Okay. So daripada keputusan HB analysis, kalau HB analysis tu kata alpha thalassemia, dia ada beberapa possibility lah berdasarkan kod yang biasa kita report. Okay, kalau yang first case, saya bagi kepada 3 group. Okay, group pertama, high possibility dia ada alpha thalassemia. Okay, contohnya talkod dia D13, D6, D6 ni beta plus alpha, C5 ni E plus alpha, C9 S plus alpha. Okay, dalam keadaan ni dia ada high possibility that wife ni ada alpha. Okay, so hantar DNA analysis isteri dulu. Sahkan dulu isteri tu sebelum investigate husband dia. So kalau isteri dah sah alpha thalassemia, baru saring pasangan thalassemia. Saring pasangan suami tu, yang ni saya lupa nak highlight, dia sepatutnya reflect jugalah. Kat sini juga kita allow dia hantar
HB anak dan DNA analisis suami. Okay, sekaligus dekat sini. Okay, this is the first group yang high possibility untuk alpha thalassemia. Okay, yang second group ni memang insya-Allah dia akan confirm alpha thalassemia lah. Sebab kalau kita tengok kat sini disyaki HbH usually kalau HB anak kata HbH ataupun HB variant dia kata any alpha variant constant ke apa, very highly likely dia memang ada alpha thalassemia. So dalam kes kedua ni sebab kita tak nak delay in the diagnosis of the wife and also the partner, kita allow dihantar sekaligus. Maksudnya hantar confirmation diagnosis isteri and also hantar HB anak dan DNA analysis partner. Okay. Okay, so ini yang second flu yang ini maksudnya dia highly likely memang dia ada alpha thalassemia. Okay. The third group ni low risk of alpha thalassemia iaitu kod D16. Kalau you all tengok sebenarnya bila yang antara study-study yang kita buat tu D16 tu 20% je akan ada alpha thalassemia. So 20% tu pun 20% tu pun adalah one gene deletion ataupun mutation. Okay. So dalam grup ni sebab kita tak naklah buat DNA untuk grup ni, untuk DNA form 4 kita tak buat pun D16 tapi bila pregnant kita buat DNA. So kita takkan buat DNA, kita tak, kalau boleh kita elak buat DNA analysis untuk D16 ni unless confirm. So apa yang perlu buat adalah saring pasangan suami dulu, jalankan full blood count. Sebab kita takut suami dia ni ada 2 gene deletion. So kat sini next blood count memenuhi saringan thalassemia ni itu HB normal more than 13 for male and MCH less than 27. Ini sama macam kita punya saringan thalassemia punya kriteria. Okay. So kalau tidak stop setakat situ saja. So tak payah dah nak proceed buat HB anak ataupun DNA. Okay, sekiranya dia husband dia dalam grup ni maksudnya dia ada possibility untuk thalassemia, terus hantar HB anak dan DNA analisis suami kat sini. So ini pun sama juga prinsip dia macam yang reflect testing tu. Okay. So lepas dia hantar ni dan pasangan dia sah pembawa thalassemia alpha, bila sah pembawa thalassemia alpha ni barulah hantar balik wife punya DNA alpha untuk wife dia untuk confirm sama ada wife dia ni ada ke tak thalassemia. So kalau lah husband dia D16 pun akan stop dekat situ. Kita tak akan proceed. D16 dengan D16 kita tak proceed. Okay. So dia yang ni macam dia panjang sikit flow dia lah. Okay, cuma sebab kita tak nak lah dia terlalu panjang so kita cuba offer untuk buat reflect testing kat sini. So maksudnya confirm the screen partner, tengok partner tu possible thalassemia ke tak. Kalau partner tu possible ada alpha thalassemia, hantar DNA, hantar HB anak dan DNA. DNA hanya akan kita buat kalau lah suspected D13 ataupun yang lain-lain macam yang saya kata indicated tadilah. Confirm husband ada D13 ataupun ada yang lain-lain variant tu, baru check balik wife dia untuk DNA alpha. Okay. So daripada sini barulah kita decide whether dia pasangan berisiko ataupun tak, dan yang flow selepas ni sama sajalah. Okay. So ni untuk kes yang HB analysis suspect alpha thalassemia. Okay. Ni untuk beta thalassemia. Beta thalassemia ni quite straightforward lah. Maksudnya kalau lah beta thalassemia tu sekejap. Okay. So beta thalassemia tu tengoklah sama ada, sebab daripada HB anak tu kita boleh terus confirmkan sama ada dia beta thal ke dia ataupun E. Yang grup ni kita takkan buat DNA. So dia terus sah pembawa ataupun sakit beta thalassemia. Okay, dalam grup ni dia memerlukan DNA analisis beta. Contohnya macam E beta, beta ke intermedia ke ataupun borderline beta ataupun yang variant-variant ni lah. Okay, so dalam grup ni dia akan hantar DNA beta untuk confirm. Barulah kita tahu bahawa dia ni sah pembawa ataupun sakit thalassemia atau yang lain-lain ni lah. Okay, so bila diagnosis wife dah confirm, baru akan saring suami. Okay, saring suami yang ni tak termasuk reflect testing sebabnya dia adalah beta. So jalankan ujian HB analysis. Tu dia lepas HB anak baru dia akan buat DNA analysis kalau perlu. Okay, jika perlu sahaja. Okay, dan seterusnya kita akan decide whether pasangan ni adalah pasangan berisiko ataupun bukan. Okay. Ada apa-apa soalan tak?
setakat ni. Kalau tak ada soalan, saya proceed dulu. Temu ni nak tanya. Kau dengar ke? Dengar. Yang A tadi yang untuk alpha, kalau yang tengah-tengah tu di Shaki HBH disease alpha variant, kalau A2 HB consensus A2 kan. Tapi dia A wife tak balik lagi. Kita boleh saring terus suami HB analisis dengan DNA analisis. Okay, boleh, sebab yang tu memang kita kata 95% kalau dia ada constant spring tu dia adalah confirm constant spring lah. So kita allow dia untuk screen. Group ni adalah memang very high possibility dia ada alpha thalassemia. Terima kasih. Okay, kalau tak ada soalan saya teruskan. Ni adalah algoritma counseling lah. Saya rasa you all lagi expert lah daripada yang ni. Dan saya bypass dulu lah. Okay. So yang ini summary je, basically summary. Macam mana kalau wanita hamil tu disahkan memang confirm alpha thalassemia. So dia tengok result husband dia. So berdasarkan keputusan HB Ana husband tu, kita nak tunjuk kalaulah husband dia ada borderline beta ke apa-apa dia tak signifikan sangat sebab why dia ada alpha thalassemia. Okey, melainkan husband dia tiba-tiba ada screening sebab dia alpha thalassemia. So sekarang ni wanita tu dia confirm alpha thalassemia. So sekarang macam mana dia nak handle husband partner dia tu? So kalaulah partner dia tu ada beta, semua beta gene punya mutation or deletion tu still okay. Maksudnya dia bukan couple at risk. So kita punya concern ialah kalau dia punya husband tu adalah pembawa atau pesakit alpha thalassemia lah. Okay, so group yang hijau ni dia possible akan jadi pasangan berisiko. Tapi sebenarnya saya dah tulis star asterisk dekat sini. Pasangan berisiko tu dia mesti berdasarkan genotype alpha gene kedua-dua pasangan. So maksudnya dia kena tengok lah. Kalau 3.7 dengan 3.7 dia bukan pasangan berisiko sebab anak dia boleh dapat trait sahaja. Anak dia tak akan dapat intermediate. Okay. So sini possibility dia adalah untuk pasangan berisiko. So kita highlight yang maksudnya alpha dengan alpha. Okay. Kalau yang second ni pula, kalau lah wife dia tu, okay dapat result semua, beta thalassemia. So macam mana dia nak interpret husband punya. So kalau beta thalassemia ni dia complicated sikit. So dia tengok dekat sini lah. Okay, kalau lah husband dia tu adalah beta ataupun husband dia E ataupun husband dia beta tu dekat sini. Ataupun dekat sini. So dia adalah pasangan berisiko. So tapi kalau husband dia buat HB Ana, tengok kita kata dia D13. So macam yang tadi dia kena confirm status wife untuk tengok wife ada tak alpha thalassemia walaupun wife tu initially buat HB analisis saja. So dekat sini pun dia akan risiko kalau wife dia sebenarnya beta with alpha dan husband dia adalah alpha. So sama juga saya letak asterisk dekat sini. Pasangan berisiko tu still dia kena tengok dia genotype. Okay. Okay. Ini adalah Ini adalah carta alik untuk anak lah. Sekiranya dia adalah pasangan berisiko tinggi. Okay, tadi saya dah maklum dah sebenarnya kalaulah anak dia tu ada gejala, maksudnya dia terus pergi rawatan dan tentukan status anak. Kalau anak dia tu tak bergejala, kita kata selepas 12 bulan tahun lah baru dia akan screen anak dia. Okey, saya rasa tu saja. Cuma ni ada sedikit reminder lah dari persetujuan yang telah kita tetapkan daripada mesyuarat perkhidmatan hematologi. Untuk LTAT ujian HbA1c adalah seperti berikut. Maksudnya kes untuk pasangan berisiko adalah 2 minggu. Okay, so actually you boleh sama ada you nak create as agent, you nak panggil dia as agent ke apa, tapi TAT dah adalah 2 minggu. Untuk kes diagnostik adalah 4 minggu. Kes saringan form 4 adalah seperti biasa 6 minggu. Pasangan berisiko tu maksudnya dia dah tulis dekat atas form tu. Maksudnya kalau this is antenatal screening dan you all tengok wife dia ada beta thalassemia, wife dia ada E thalassemia.
atau why dia ada beta E constant spin. Constant spin kita tak treat pun. Okay. E dengan beta ataupun S ataupun D. Yang jenis-jenis macam tu lepo ke, so dekat situ kita kena release result tu dalam masa 2 minggu. Okay. Ataupun dia dah tulis dekat situ why dia ada beta thalassemia dan sekarang ni adalah screen husband. So husband dia pun ada beta thalassemia juga, so dia akan dilaporkan dalam masa 2 minggu. Tapi kalau lah antenatal tu, antenatal case, tapi bila buat HB anak, normal ke, IDA ke apa, dia bukanlah pasangan berisiko lah, kita tak panggil. Walaupun dia antenatal cases, kita tak akan treat dia as 2 minggu. Okay, saya rasa setakat tu saja. Kalau ada apa-apa pertanyaan ke, cadangan ke, kita boleh bincang. Terima kasih Dr. Munirah. Dapat dengar ke? Dapat dengar Terima kasih Dr. Munirah dan semualah yang telah present. Berbalik kepada soalan di chat box. Ada beberapa soalan dekat sini daripada Teng Jia Ying. Salam, how about HB normal? MCH 25 to 26 but MCV more than 80, which code should we put? D16 lah. Yang ni kalau dia Sorry, screening HB normal. HB normal. Yang ni yang cuma MCH saja. Apa ni, kat sini MCV more than 80. MCH saja. yang ni saya jawab boleh? Dr. Nick saya jawab. Jawablah Fiza. Sebenarnya macam ni, bila kita buat screening, untuk screening sampel, kalau MCH more than 27, MCV less than 80, kita dah buat HB analysis kan. Tujuan kita buat HB analysis tu sebenarnya kalau dah high, bukannya targetnya untuk alpha tetapi lebih kepada beta dan variant kita yang very common tu HBE lah. So kalau boleh, kalau yang screening sample especially form 4, kita nak letak MCH less than 27 and bukannya O, and MCV less than 80. So baru kita akan kata dia D16. Kalau macam ni, kalau tak ada family history and is a screening sample, sebaiknya boleh je kalau kita nak letak N, tapi kita kena tengok case by case. Susah sikit kalau kita nak kata kita nak pilih salah satu tu untuk screening sampel, macam pembaziran, sebab bila kita buat D16 molecular diagnosis, more than 60% was negative for common mutation. So kalau saya kata okey je kalau nak letak N, kalau HB dia normal, tak ada family history. Tapi MCH more than 27 kita tak screen. Kita tak screen, betul? Sama juga dengan soalan yang Teng, MCH 25 between 25 to 26.7 but MCV more than 80. Yang ni kalau dulu memang kita letak D16 lah kan? Itu kalau HB normal ke? Dia nak tanya nak letak normal ke nak letak D16? Kalau HB normal. Kalau HB normal, no family history, boleh je nak letak normal sebenarnya. Okey, yang ini yang HB normal. Kalau saya 26.5 tu saya normalkan dia je. Susah sikit nak standardizekan semua, tapi kena tengok case by case dan divide dia into diagnostic ataupun screening sample. Kalau screening sample without positive family history should be okay to say normal with normal HB. Sebab kalau kita jumpa yang mutation alpha plus sahaja ataupun yang not severe lah kalau kita jumpa pun.
So Fiza, untuk screening tanpa family history, HB normal mesti kena both MCV dan MCH low. Salah satu low is not considered. Betul? Kalau salah satu low. Tapi kalau salah satu low yang ikut kriteria yang lama tu, kalau less than 25 MCH memang kita kena screen for alpha lah. Yang tu target kita untuk double chain. Ini no, pasal we full blood count ke apa? Full blood count ke? Initial full blood count screening ke daripada HB Ana nak report ni? HB Ana nak report. Tak, maksud saya yang tadi tu, yang HB normal, tadi tu yang HB normal, MCV normal, MCH yang low, MCH normal, MCV low. Apa soalan dia tadi? Ini. So adakah kriteria kita dengan kriteria KK untuk screening pun lain sikit? Untuk KK screening, untuk kita nak letak N or D16. Yang ni selepas buat HB analysis kan soalan dia kan? Kalau Okay. MCV 25 yang more than 25 tetapi MCV more than 80. Kita nak letak normal ke kita nak letak D16? Kalau saya screening sampel boleh je nak letak normal. Itulah maksud saya kena screen, yang kita dah dia on the screen, kita nak report, dia kena dua-dua low. Ya. Sebaiknya kalau dua-dua low. Kalau kita nak report D16 tu dua-dua kena low lah. Kalau Hafiza, kita kan kalau you nak cakap dia normal, semua orang boleh agree, tapi sebenarnya ia tak ada betul ataupun tak ada salah. Sekarangnya nilai kita kalau semua orang nak buat kena benda yang sama by definition. Kalau nak kita define lah yang D16 kita tu is hanya MCV saja, because at this background apa yang you all dapat adalah D16 20% je positif. So you tak payah nak lower down pun. In fact nak tunggu history ada ke tidak tu is another hassle untuk kita orang dapatkan history. Dah ada ke tidak family history. So kita decide sendiri. Kita decide whether kita nak ambil the definition kita tu dua-dua ataupun satu. So Tengok juga kalau saya kan yang D16 ni macam Fizah lah. Kita sebenarnya susah nak decide. Contohnya macam saya bagi, kalau HB untuk female kan 11, dia boleh possible early IDA. Still tak payah nak tulis D16. Kalau borderline HB pun borderline normal. Macam, sorry kita ambil 12 kan untuk form 4. Ni form 4 kan kita kata. Okay, form 4 12 kalau saya NCS memang 11 orang kan. dapat normal. Okay. Still kalau borderline HB, still possible early IDA rather than you letak D16. Kalau saya letak je E. Saya takkan letak D16. D16 tu saya reserve kalau HB dia memang tinggi betul. Ataupun memang tinggi betul lah HB dia. Kalau HB borderline pun saya akan kata my IDA, early IDA. Itu kalau saya lah. So kalau kita nak tetapkan dekat you all, nanti ada yang tak puas hati pula. Tapi memang kita tahu kalau lah HB borderline HB, still you cannot exclude IDA. And dalam disclaimer kita pun dah ada kata kat situ, this method cannot exclude alpha thalassemia. Baik, so jadi maksudnya still case to case basis ya. Still case to case basis. Kalau you all tengok HB dia tinggi sangat 14 kan. MCH dia 26. Katakanlah untuk female HB 15, MCH 26. So kalau saya macam tu saya akan letak je D16. Memang tak salah. Dia D16 IDA macam dia case to case basis. Kalau saya boleh menyampul saya rasa kita try to seragam benda yang in common yang kita boleh seragam dan tak semua yang kita boleh seragamkan. So in terms of D16
IDA dan N nombor tu kena case by case basis lah, kita conclude macam tu. Yang lain tu agak mudah untuk kita seragam. Ya, tapi yang ada in between ni kena really ni lah. Dan kalau dipersoalkan, kita yang menjawab tu kita tahu kenapa kita decide sedemikian. So tak ada wrong or right lah. Saya rasa setuju juga. Okay, saya rasa satu lagi Dr. Teh Ziling kan, semua homozygous hemoglobin E cases akan automatic masuk dalam MTR atau when they receive first transfusion. So setahu saya berkaitan dengan homozygous E ni dia hanya akan didaftar apabila dia pergi ke klinik kan, apabila dia simptomatik kan Dr. Rauda. Apabila dia register di klinik dan only dia orang akan register dalam MTR. Ya, cases yang masuk MTR tu ialah cases yang hypertension, either pediatrician atau gynecologist. Maknanya ada je yang homozygous di cases yang kita diagnose tak pergi hypertension tu tak masuk dalam MTR nanti. Dan kalau dia masuk dalam MTR untuk homozygous HBE, kita kata semua dalam MTR kena ada genotype. So macam mana? Okey ke orang HKL dan MR homozygous E kita genotype juga? Tengok macam tadi kita jumpa benda lain pula kan? Dr. Rauda, saya kalau straightforward homozygous E HB10, lepas tu E dia pun more than 85, yang macam kita belajar sebelum ni lah. Kalau straightforward saya rasa tak perlu buat DNA. Sebab memang unlikely that E beta ataupun E lain-lain. Macam mana pendapat lain? Kalau itu saya kata ada dua condition yang kita hantar untuk DNA, iaitu bila HB dia low ataupun bila HB low tu pun bila dah you all dah at least you all kena ada lah juga serum iron punya level, ataupun bila HbF dia tinggi. Sebenarnya kalau you all hantar ke HKL pun finally HKL kena hantar juga ke MR. So rasanya hantar MR, kalau semua nak buat baik hantar MR terus kot. Tak boleh. Saya setuju dengan Muni, HB low tu ataupun high F tu baru kita buat. Yang straightforward tu tak perlu buat lah. Itu terlalu banyak nanti. So saya harap semua pathologist kena aware tentang HBE ni, tak perlu hantar dan bila discuss dengan clinical site masing-masing, kena tengoklah HB Ana tu. Lagi satu kan, untuk homozygous E ni, you all gunalah EE score tu. EE score tu memang bagus, tetapi cuma dia tak spesifik, dia tak boleh guna dalam kes yang high HbA. High HbA tu maksudnya kalau HbA dia 30 ke atas ke, yang tu dia memang tak bagus. Dia tak boleh differentiate pun E dengan E beta. Tapi kebanyakan yang kita tengok walaupun high F ke apa, kalau EE score dia still less than 60, dia memang akan keluar as homozygous E. Ada je yang akan naik sikit F in pregnancy. Dia boleh je allow sampai 15% walaupun kebanyakannya adalah 5%. Tapi kalau ikut Barbara Bin, homo E boleh HbF naik sampai 15%. Tapi kita tak berapa berani lah 15%. Tapi sepanjang yang we all duk tengok DNA yang you all hantar tu, kalau EE score dia memang less than 60, provided HbA dia memang rendah lah. Okay. Memang dia akan, spesifik lah juga untuk E, homo E. So you all guna EE score tu. Okay, untuk soalan seterusnya daripada Muhammad Zamli. Salam doktor. Kalau antenatal case T13, ibu itu sendiri tak confirm lagi DNA analysis, tapi clinician sudah hantar HB Ana dan DNA Ana husband as reflex screen. According to Carta Alin ni, kita kena reject sampel husband ke? Kalau dia dah hantar, you all buat, lepas tu bagilah nasihat dekat dia, lepas ni jangan buat. Macam tu lah, ikutlah budi bicara you all lah.
Tapi kalau saya confirm dulu sebab di 13 tu pun 50% di 13 tak ada, bukan thalassemia. So confirm dulu diagnosis tu sebelum you all hantar. Kita cuba educatekan kita punya klien ni, confirm first the diagnosis sebelum hantar. Unless, itulah memanglah. Itu je lah. Okay, baik. Tak Nisa, perlu buat suggestion to refer to clinician tak dalam report untuk homo E? Yang ni basically Dr. Raudah dah jawab kan. Bergantung kepada keadaan. Dan berbicara dengan clinician jika perlu. Okay, saya rasa tak ada soalan yang tak terjawab. Kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa lagi ke untuk yang nak clarify dengan penceramah? Cuma satu je lah sebelum ni kita tak buat reflect testing kan. So kalau lah dah sampai flow ni di endorse, so kita akan start buat kita punya reflect testing lah. So saya harap mak-mak HB Ana boleh bersedia. Tapi yang dah pernah ada pengalaman reflect tu, insyaAllah dia dah ada persediaan. Tapi yang belum ada pengalaman tu, macam tu lah. So, maksudnya perlu persediaan daripada mak-mak HB Ana yang untuk buat reflect ni lah. Maksudnya you all kena asingkan sampel, susun nak hantar ke HKS, itulah. Adalah dia punya, persediaan yang perlu dibuat. Dr. Munirah, tentatively bila kita kena mula reflex testing ke saya terlepas pandang? Yang ini kita sebenarnya dah dibincang di BPKK. So kalau BPKK agree, BPKK endorse, kita mulalah. Macam mana Dr. Raudah? Yang ni saya rasa JKN akan decide bergantung kepada peruntukan yang akan terima. So JKN masing-masing akan aware dengan reflect testing ni. Dia akan panggil, dia akan brief semula kalau dia nak start dan dia akan plan betul-betul. Kita tunggu surat daripada Don saya rasa ni. Kita tunggu surat dan saya rasa so, yang ni macam dah peringkat akhir dah. Tunggu BPKK finalize je. Lagi satu ada soalan berkenaan dengan homo E tu. Homo E tu termasuk dalam MPR kan Dr. Raudah? So dia orang tanya perlu buat DNA analysis ke? Tadi kita dah cakap kan tak perlu kan. Kecuali tadi Muni, siapa nama Muni dah explain tadi. Sebab kita tak mahu hantar semua homozygous E. Homozygous E sebenarnya tak banyak pun yang masuk ke dalam MPR. Sebab dia hanya akan masuk bila patient tu dirujuk ke clinician. Dan bila dan sebenarnya dia lah asymptomatic. So tak perlu hantar sepatutnya melainkan condition yang homozygous E tu HB dia low selepas kita explode IDA ataupun dia FA tinggi daripada 10%. Dan mungkin clinician kata something wrong with the diagnosis tak macam biasa HB-HBZ, so probably nak investigate further, so kita buatlah DNA. So maksudnya homozygous E tidaklah upfront kita nak hantar DNA analysis. Ya ke? Yang ni pun case by case jugalah homo E tu. So untuk pengetahuan semua, video recording dan slide presentation kita akan share di dalam portal hematology. Nak tanya boleh? Soalan apa dia? Nak tanya yang LT80 yang 2, 4 dan 6 minggu ni kita nak dia kuasa bila actually? Ke immediate? Tak berani nak cakap tapi sebenarnya kita dah think last year lagi. So by right kita cuba this year, start this year tu kita tengok macam mana boleh tak tercapai ke tidak. It's not easy actually. Especially bila form 4 tu nanti naik dan 3 nanti banyak tak terbuat nanti. Tapi kita tengok apa yang kita mampu lah. We try to start this year, Januari ni boleh ke? Maksudnya masing-masing kena tengok balik flowchart yang ini terangkan tu.
kena faham, kena ada yang screen siapa yang berisiko tak berisiko. Dan diagnostik ni maknanya selain pada form 4 lah, hanya form 4 saja yang boleh 6 minggu, yang lain tu seolah-olah kita memang kena cepatkan. So maksudnya di lab masing-masing kena aware lah. Kita tengok dulu kita mampu ke tak buat benda ni, how sama pencapaian. Sebab saya rasa it's not easy actually. Ada satu soalan Wan Zuhaira, was D13 DNA come back as one gene deletion. Setakat ni kalau dia memang ada alpha thalassemia confirm by DNA, kita screen je partner dia. Walaupun partner dia D16 tapi dia dah confirm ada one gene tu, kita screen je. So kita takut dia ada HBCS ke partner dia. So boleh screen. Maksudnya setakat ni kalau confirm memang dalam report DNA kita pun memang kita tulis kalau dia 3.7 ke 4.2 ke constant spring ke, memang kita kata to screen family screening lah, wife ke anak ke suami. So Wan Zuhaira boleh hantar, kalau lah wife tu confirm alpha thalassemia by DNA, boleh screen family. Yang Siti Zubaida, itu soalan untuk Dr. Raudah kot. Betulkan saya, bukan ke semua MTR cases kena molekular? Itu juga yang saya tanya mula tadi, bukan mula lah, masa pasal homozygous ni tadi kan. Memang sepatutnya semua MTR cases kena ada molekular. Memang homozygous ni tu kita rasa macam melalui HB anak pun kita dah boleh diagnose. Kecuali senario yang HB low dengan HBF more than High HBF. high HB. Yang lain tu sebaiknya kita buatlah molekular, especially yang TBT. Sebab yang kadang-kadang yang TBT pun dah masuk dah dalam MTR ni. Dulu MTR kita more to TBT, tapi sekarang ni dua-dua, TBT dan MTR. Supaya diagnosis kita lebih orang kata, bila kita present internationally, bukanlah diagnosis kita tu setakat HB anak je, adalah molekular je. Soalan Zakia, untuk antenatal screening ada set limit pregnant parity gravida. Tak apa asalkan dia mengandung. Boleh tak ada limit. Kalau HB level tu pun kita ambil WHO punya cut off 11 untuk throughout pregnancy. Nak share sikit boleh tak? Boleh. Kalau macam saya perasan lah, ada few cases yang especially macam HBH disease, kadang-kadang dia tak symptomatic pun. Tapi diorang tak di-refer ke hospital, diorang remain kat KK. Bila kita tanya dia kata alah doktor tak symptomatic, tak adalah kita nak refer ke clinician. Itu diorang punya pendapat. So kalau macam tu adakah kena alert kesihatan punya side ke atau macam mana? Sebenarnya dalam counselling punya guideline diorang tu, dia ada kes-kes yang mana diagnosis kita yang diorang kena sebenarnya refer pada FMS atau clinician. Saya takut dia berhenti dekat FMS saja ni, dia tak pergi ke hospital. Tapi tak apa, nanti kita boleh alertkan di PKK supaya kes-kes yang TDP ataupun MTR case tu, MTR cases memang kena refer ke clinician. Sebab masa tu baru masuk MTR. Kalau tak refer clinician tak masuk MTR. Betul. Thank you Indra. Baik, ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, jangan lupa untuk isi kehadiran dan feedback melalui talian yang Dr. Alia paparkan. Okey, Dr. Raudah, kalau tak ada apa-apa kita boleh bersurai kan Dr. Raudah? Ya, terima kasih semua. Saya harap lepas ni ada CLE yang lain daripada orang lain. Kita sama-sama boleh join dan dapat manfaat terlebih. Thank you very much. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih.